Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Gagal mendominasi permainan dengan baik menjadi punca Harimau Melayu terbasar akor tewas 0-1 menentang Bahrain dalam aksi kumpulan E semalam. Menurut Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Kim Pangong, beliau sedia bertanggungjawab ke atas kegagalan Malaysia pada kempen Piala Asia di Qatar. Jelas Panggon, dia merasakan Harimau Melayu sekurang-kurangnya mampu mencatat keputusan seri, namun sebaliknya berlaku apabila anak buahnya gagal untuk mendominasi permainan. Kekalahan di Stadium Jassim bin Hamad itu menutup peluang Malaysia untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik kejohanan. Malaysia akan melengkapkan baki saingan kumpulan bertemu juara 2 kali Korea Selatan, manakala Bahrain akan membuat perhitungan menentang Jordan masing-masing pada Khamis ini. Sementara itu, kemenangan pertama Bahrain dalam kempen Piala Asia semalam menghidupkan peluang pasukan berkenan untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Dalam saingan yang berlangsung di Stadium Jassim bin Hamad, skuad kendalian Kim Panggon bermula dengan baik. 4 pertukaran turut dilakukan oleh Panggon melibatkan Muhammad Syarul Muhammad Saad dan Dominitan di bahagian pertahanan, manakala Muhammad Syamil Kuti Abah di bahagian tengah dan Paulo Josue sebagai penyerang tunggal dalam formasi 5-4-1. Malaysia memiliki peluang terbaik mendahului pada minit ke-16 menerusi gerakan Muhammad Faisal Abdul Halim yang melorongkan bola ke Paulo Josue namun gagal menyudahkannya sebelum bola muntah disama Arif Aiman Muhammad Hanafi, tetapi rembatannya ditampan oleh penjaga gol Ibrahim Lutfala. Ketika perlawanan hampir tamat dengan keputusan 0-0, pemain Bahrain Ali Madan memusnahkan peluang Harimau Melaya untuk kesaingan 16 akhir menerusi jaringan kemenangan pasukannya pada penghujung permainan. Ia kekalahan kedua dicatat skuad Harimau Melaya selepas tewas 0-4 kepada Jordan dalam aksi kumpulan E Isnin lalu. It's so cruel on Malaysia, but the low finish was really well struck and the keeper was just unsighted. He couldn't get. Dalam satu lagi aksi, kumpulan E menyaksikan Korea Selatan terlepas peluang untuk mencatat kemenangan kedua selepas kadar seri 2-2 menentang Jordan. Dalam aksi tersebut, Song Heung-min meletakkan Korea Selatan di depan menerusi sepakan penalti pada minit ke-9. Namun gol sendiri Pak Yong-woo dan jaringan Yazan Al-Naiman membantu Jordan mendahului rehat. Korea Selatan tidak banyak mencipta peluang jaringan pada babak kedua, namun meraih gol penyamaan apabila Yazan Al-Arab tertampan masuk tercuba Hwang In-byom pada ke dalam pintu golnya sendiri pada minit pertama masa kecederaan. Keputusan seri itu turut membuka peluang untuk Korea Selatan dan Bahrain serta Jordan melangkah ke pusingan 16 akhir kejohanan. Jadi kerana kemenangan bagi mana-mana 3 pasukan tersebut dalam aksi Khamis ini akan membolehkan mereka layak ke pusingan kalah mati. Ketika ini, skuad pilihan Jurgen Klinsmann menghuni kedudukan kedua berkongsi 4 mata dengan pendahulu Jordan yang dibezakan dengan kelebihan jaringan. Badminton terbuka India 2024 hasrat bergu lelaki utama negara Aaron Chia dan So Woo-yi untuk melangkah ke saingan akhir kejohanan tidak kesampaian apabila tewas pada aksi separuh akhir semalam. Pasangan tersebut tewas dengan keputusan 18-21, 14-21 menentang wakil tuan rumah Sakwit Sairat Rakin Reddy dan Chirag Shetty. Dalam saingan tersebut, Aaron Chia dan So Woo-yi dilihat suka untuk mempamerkan aksi terbaik apabila tewas dalam tempoh masa 45 minit permainan. Pada penyertaan kejohanan sama tahun lepas, Aaron Chia dan So Woo-yi berjaya melangkah ke saingan akhir. Acara regu berpasukan dipilih sebagai asas untuk menentukan cadangan sistem ranking dunia dalam sepak takraw. Perkara tersebut dimaklumkan Setiausaha Agung Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, Dato' Abdul Halim Kadir. Menurut beliau, sistem ranking dunia untuk sepak takraw akan merujuk kepada keputusan perlawanan dengan pasukan paling berjaya diletakkan di kedudukan tertinggi dalam acara berpasukan lelaki. Jelas beliau, ranking acara berpasukan negara akan menjadi hanya acara yang tertaluk kepada ranking dunia. Antara pertandingan utama yang akan menjadi penentu kedudukan ranking ialah seperti Piala Dunia ISTAF, Kejohanan Dunia ISTAF, Kejohanan Sepak Takraw ISTAF serta Piala 6 Negara ISTAF.
Perkembangan sukan pelayaran pasukan Witchcraft dari Hong Kong menepati ramalan muncul sebagai juara kelas racing pada regata antarabangsa di Raja Langkawi RLIR 2024 siri ke-20. Dalam saingan tersebut, pasukan yang dikemudi oleh Nick Burns berjaya mengundi carta selepas 10 perlumbaan berlangsung. Tempat kedua menjadi milik pasukan The Next Factor manakala pasukan Uranus melengkapkan podium. Sementara itu, bagi kelas IRC 1 pula, pasukan Matahari dari Malaysia mencipta kejayaan manis apabila memenangi kelas tersebut buat kali ke-7 dalam kejuaraan itu sekaligus mengekalkan kejuaraan yang dimenangi pada RLIR tahun lepas. Matahari yang dikemudi Vincent Chan memenangi kelas berkenaan selepas meninggalkan pesaing terdekatnya iaitu pasukan Cha Chan dari Jepun yang meraih 15 mata. Aksi Liga Perdana Inggeris, Arsenal kembali meraih rentak kemenangan selepas berupaya menewaskan Crystal Palace 5-0 di Stadium Emirates awal pagi tadi. Kemenangan yang diraih skuad bimbingan Mikel Arteta itu membolehkan The Gunners berada di tangga ketiga Liga dengan 43 mata selepas 21 perlawanan berlangsung. Dalam aksi tersebut, Gabriel Magalhaes menjadikan gol awal Arsenal pada minit ke-11 sebelum jaringan sendiri pemain Crystal Palace Dean Henderson pada minit ke-37 membolehkan The Gunners mendominasi babak pertama permainan. Pada separuh masa kedua, Arsenal dilihat tenang mengawal permainan dengan baik apabila berupaya menambah 3 lagi gol melalui Leandro Trossard dan 2 lagi jaringan Gabriel Martinelli. Selepas ini, Arsenal bakal menentang Nottingham Forest pada 31 Januari ini. Isu-isu sukan tempatan di pelbagai arena, pelbagai gelanggang. Pencapaian dan kontroversi akan dikupas dan dibincangkan dalam Planet Sukan setiap Ahad 10 malam di TV1 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Sekian Stadium RTM dan berita perdana dari Sungai Kesegara Palestin pasti merdeka. Saya Nazif Ahmed Syukri, Malaysia Madani, Teka Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.